Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita masih lagi diberi peluang untuk sama-sama dapat muhasabah diri, sama-sama ingat memperingati antara satu sama lain, seperti mana firman Allah SWT, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan itu amat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita akan sambung kepada akibat ataupun malapetaka akibat daripada melakukan maksiat dan dosa. Antaranya maksiat disebut di dalam oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa'. Maksiat itu melemahkan hati dan juga badan. Dan hakikatnya maksiat itu melemahkan jiwa. Melemahkan jiwa kita. Jiwa kita umat Islam apabila kita berbuat maksiat, maka kita akan jadi lemah. Takut kepada kematian. Seperti mana yang disebut dalam satu hadis. Walaupun ada khilaf ulama tentang masalah hadis ini, tapi yang rajih saya ambil sebagai hadis yang sahih, yaitu hadis yang kita bacakan sebelum ini, yaitu hadis tatada'a alaikumul umam, yaitu mafhumnya umat dahulu akan berkerumun kepada kamu seperti mana sekumpulan manusia yang sedang lapar berkerumun ke atas sebuah hidangan yang terhidang. Maka para sahabat bertanya, amin qillatin huna ya Rasulullah, adakah ketika itu kami dalam keadaan sedikit, golongan sedikit wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidak, bahkan kamu banyak, tetapi kamu umpama buih-buih di lautan. Dicampakkan pada kamu perasaan alwahan. Maka para sahabat bertanya, apakah itu alwahan itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa umat Islam menjadi lemah jiwanya. Bukan menjadi lemah bilangannya, tapi menjadi lemah jiwanya, kerana dicampakkan perasaan cintakan kepada dunia, dan juga takutkan kepada kematian kerana banyaknya melakukan dosa dan maksiat. Seorang yang tidak melakukan dosa dan maksiat, dia tidak akan takut. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan. Faman kana yarju liqa rabbih, sesiapa yang berharap untuk bertemu Tuhannya, siapa yang berharap mencintai untuk bertemu Tuhannya, liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Menunjukkan bahawa orang-orang yang menjaga amalan dia, berbuat amal-amal soleh, mereka tidak akan takut akan berjumpa Allah. Bahkan mereka merasa rindu dan menanti-nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hanyalah mereka yang berbuat maksiat, mereka yang berbuat dosa sahaja yang takut untuk bertemu Allah, kerana ditakuti bahawa di akhirat kelak dia akan menerima hukuman akibat daripada dosa dan derhaka yang dilakukan
olehnya. Seterusnya, maksiat juga akan mengharamkan daripada berbuat ketaatan. Tidak adalah satu dosa itu uqubah atau pembalasan yang lebih dahsyat, melainkan terhalang, terhijab daripada melakukan taat yang seumpama dengannya. Maka dia terhalang daripada melakukan taat tersebut, dan juga terhalang dan terus menerus dalam berbuat kemaksiatan, dan akibat dia terhalang buat taat, itulah dosa yang balasan yang terlalu dahsyat untuk seorang yang berbuat maksiat. Dan seterusnya, maksiat tersebut akan menyebabkan memendekkan umur. Apa maksud memendekkan umur? Bukanlah bermaksud umur kita akan jadi pendek. Tetapi sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama adalah yang dimaksudkan dengan pendeknya umur seorang ahli maksiat itu adalah hilangnya barakah, hilangnya keberkatan dalam umurnya, dan terpadamnya daripadanya. Dan ini adalah benar, dan ialah kesan daripada pelakukan maksiat. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahawa maksud pendeknya umur itu adalah secara hakikat, yaitu dipendekkan rezekinya. Dan berkata sebagian yang lain adalah kesan maksiat itu akan menyebabkan terhilangnya umur dia, sebab umur ini yang dikatakan hidup ini adalah hidupnya hati. Kerana Allah SWT telah berfirman kepada orang kafir, mensifatkan orang kafir sebagai seorang yang mati. Seperti mana dalam firman-Nya, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah mayat-mayat dan bukan orang-orang yang hidup. Kerana orang kafir, walaupun mereka makan, mereka minum, mereka bernafas, mereka berjalan bersama kita, tetapi hakikatnya mereka mati. Kerana hati mereka mati. Mereka tidak mengingati Allah. Mereka tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga seorang hamba yang apabila hidup dia dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan dosa, maka hilanglah keseronokan, kelazatan kehidupan di dunia ini. Hilanglah keseronokan dalam berbuat taat, dan hilanglah sebahagian daripada umur dia di dalam kehidupannya. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani, berkatalah orang-orang kafir itu, ya laitani, alangkah baiknya aku, alangkah untungnya aku, qaddamtu li hayati, sekiranya aku dikembalikan hidupku, usiaku. Jadi ini menunjukkan bahawa maksiat akan menyebabkan malapetaka yang dahsyat, iaitu menghilangkan keberkatan umur. Kita boleh lihat bagaimana keberkatan umur, seperti mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau hidup hanya sekitar 40 tahun. Tidak sampai pun umurnya 50 tahun. Tetapi karya-karyanya, kitab-kitabnya yang dibaca, antaranya kitab Riyadhus Salihin yang masyhur dikenali dengan kita, kitab hadis 40 Matan Arba'in, sehingga sekarang masih dibaca dan sahamnya masih mengalir kepada beliau, seolah-olah beliau hidup. Bahkan dikatakan beliau ni, jikalau nak dikira umurnya dengan kitab yang ditulis oleh dia,
Nescaya orang menyangka bahawa beliau hidup selama 60 tahun ke 70 tahun. Kerana terlalu banyak kitab yang beliau tulis. Antara yang masyhur kitab Al-Majmu' Syarah Mahzab, walaupun tak habis, tapi itu antara kitab rujukan penting di dalam fiqh Syafi'i. Antara kitab Minhajut Talibin. Antaranya kitab I'anatul Talibin dan sebagainya. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, terutama dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis sendiri beliau mengarang kitab syarah kepada Sahih Muslim. Sahih Muslim itu syarah dia antara yang dipanggil Syarah Minhaj An-Nawawi, ditulis oleh beliau. Sedangkan umurnya hanya sekitar 40 tahun. Begitu barokahnya umur akibat daripada beliau menjaga daripada kemaksiatan. Dan juga maksiat yang paling dahsyat sekali adalah maksiat akan melahirkan maksiat seumpamanya ataupun lebih besar, sehingga manusia itu memisahkan diri dia daripada kemaksiatan. Ini antara kesan maksiat. Dia akan melahirkan maksiat yang lebih besar. Dosa akan melahirkan dosa yang lebih besar, ataupun dosa yang sama dengannya, sehingga kita memisahkan diri daripadanya. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, innal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'in sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kebaikan pada setiap maksiat, nescaya dia akan memadamkan dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat tersebut. Apabila kita melakukan maksiat yang kecil, maka segeralah kita melakukan kebaikan, supaya dengan kebaikan itu akan memadamkan maksiat tersebut. Jikalau tidak, maksiat tersebut akan menghijabkan kita daripada melakukan ketaatan. Misalan, kita seringkali melakukan tahajud ataupun melakukan solat fardu, solat subuh secara berjemaah misalan. Tapi akibat daripada maksiat, kemungkinan besar pada hari tersebut kita dilekakan Allah, sehingga kita terbabas daripada bersolat. Itu antara perkara-perkara yang tidak disedari. Tetapi para ulama, para salafus salih, mereka apabila tertinggal solat-solat sunat sekalipun, macam solat sunat duha, macam solat sunat sebelum fajar sekalipun, sebelum subuh, mereka menangis dan mereka menganggap bahawa itu adalah daripada perbuatan dosa mereka, kerana mereka begitu menjaga amalan-amalan sunat seperti mana mereka menjaga amalan-amalan yang fardu. Sebab itu mereka adanya mereka mengqada, mereka menggantikan kembali amalan-amalan sunat mereka, supaya amalan-amalan sunat mereka tidak terkurang walaupun sedikit. Dan seterusnya, maksiat akan menyebabkan hati menjadi lemah. Hati menjadi lemah daripada menahan diri daripada maksiat tersebut. Apabila manusia yang sering kali melakukan maksiat dan dosa, maka hati dia akan cenderung ke arah nafsu syahwat. Hatinya akan menjadi lemah apabila dipujuk dengan godaan syaitan. Begitu mudah akan terheret dengan godaan nafsu dan syaitan. Begitu mudah terpengaruh dengan pujuk rayu daripada nafsu syahwat. Itu adalah kesan daripada seringkali melakukan maksiat, dan terlalu sukar, terlalu susah untuk dia melakukan ketaatan, seperti mana melakukan taubat. Bahkan mereka akan menangguh-nangguhkan taubat sehingga wa'iyyazubillah, semoga Allah jauhkan kita daripadanya, sehingga ajal telah sampai di tenggorokan ataupun di halqum.
Dan itu adalah kesan hati akibat daripada banyaknya melakukan perbuatan maksiat. Berapa ramai di kalangan kita yang mana lisannya senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Lisannya seringkali memohon ampun, beristighfar, tetapi dalam hatinya masih terikat dengan kemaksiatan, yang mana yang seringkali ia melakukannya. Bahkan dia berazam untuk melakukan perbuatan tersebut jikalau dia ada peluang. Maka ini adalah mudarat ataupun penyakit yang paling dahsyat, dan ialah perkara yang menyebabkan akan menjadikan manusia itu tercampak ke arah kebinasaan. Allah musta'an. Semoga Allah jauhkan kita daripada golongan-golongan ini, dan semoga Allah jadikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan segala perbuatan maksiat kita, untuk kita dapat sentiasa istighfar, menjaga amal kita daripada amal zahir kita, amal batin kita, termasuk juga amal kita ketika melakukan kerja, kita buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana bos kita. Bukan apabila bos datang kita baru buat kerja itu sungguh-sungguh. Apabila bos tu tak ada, maka kita buat kerja sambil lewa. Itu antara, jadikanlah kerja kita supaya benar-benar kerana Allah, supaya rezeki yang kita dapati adalah rezeki yang halal. Nasihat ini lebih saya tujukan kepada diri saya sendiri, kerana kita semua Bani Adam seringkali melakukan maksiat. Dan yang terakhir sekali yang disebut di sini adalah maksiat itu akan menyebabkan seseorang itu merasa kecil dengan dosa yang dilakukan olehnya. Jikalau seseorang seringkali bercampur gaul dengan ahli maksiat, dia akan merasakan dosanya kecil saja. Alah, dosa aku ni tak ada apa-apa. Dia orang punya dosa lagi dahsyat. Ini antara halak ataupun kebinasaan hati akibat daripada melakukan dosa dan maksiat. Bahkan kedahsyatannya sehingga dia tidak malu untuk melakukan maksiat tersebut dia khalayak ramai di hadapan manusia, dan tidak malu sekiranya akibat daripada melakukan maksiat tersebut orang berkata-kata dengan dia. Bahkan sehingga ke tahap kelazatan maksiat yang dirasai oleh dia, sehingga dia berbangga-bangga akan perbuatan maksiat yang dilakukan, dan dia berkata, wahai fulan, wahai si fulan, aku telah melakukan perbuatan sedemikian, walaupun perkara tersebut telah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kullu ummati mu'afa illa mujahirin, wa inna minal ijhar ayasturallahu 'alal 'abd thumma yusbihu yafdahu nafsahu wa yaqulu ya fulan amiltu yaumi kadza wa kadza wa kadza wa kadza fayuhtik. Setiap umatku dia dimaafkan, diampunkan, melainkan orang yang mujahirin, orang yang berbangga-bangga, orang yang menzahirkan, orang yang membesar-besarkan, orang yang mensyiarkan kemaksiatannya. Dan daripada mensyiarkan, membesar-besarkan kemaksiatannya, iaitu apabila ditutup Allah keaiban dia pada malam hari tersebut, kemudian pada paginya dia berbangga-bangga dengan dirinya, dan dia berkata kepada orang lain, ya fulan amiltu yaumi kadza wa kadza, pada hari ini aku melakukan perbuatan sedemikian, maka binasalah untuknya. Jadi inilah kesan daripada maksiat-maksiat yang dilakukan, sehingga tidak ada perasaan malu untuk melakukan dosa dan maksiat. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW yang lain menyebut, sesungguhnya orang mukmin apabila dia melakukan maksiat, dia merasakan umpama satu gunung akan menghempap dirinya. Tetapi orang munafik ataupun orang kafir, apabila dia melakukan maksiat, dia melihat maksiat itu umpama lalat yang terbang di telinganya, di cuping telinganya, maka lantas dikuasnya begitu saja. Tidak merasa takut tentang dosa dan maksiat yang dilakukan, dan tidak merasa takut bahawa ajal Allah, ajalnya bila-bila masa boleh datang. Dan cukup sekadar ini untuk pagi ini. Semoga kita
sama-sama muhasabah diri dan ambil iktibar, terutama untuk diri saya sendiri yang sering melakukan maksiat, dan juga kepada para pendengar dan sahabat-sahabat sekalian, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.